Jazakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awwalin wal akhirin wassallam radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatan mubarakatan min 'indillahi 'azza wa jalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah pun mengirim seorang Rasul mengajarkan kepada umat manusia agama yang benar. Segala puji bagi Allah yang dengan kerana nikmat-nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Walhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah terhadap segala sesuatu perkara. Pada Allah jualah seluruh hamba memuja, meninggikan kebesaran. Allah terpuji dengan seluruh kepujian, dan Allah Maha Agung dengan segala keagungan. Segala puji bagi Allah yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat semoga senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh kemuliaan itu bersambung untuk seluruh ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh yang telah pun hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita bersama dengan mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan para imam, para bilal dan juga siap yang berusaha nazir, pimpinan pengurusan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan guru, bil khusus ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kehadrat Allah Rabbul Jalil mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini. InsyaAllah kita berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita bersama. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah berkongsi berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu an, yang ketika pada hari kematian Sa'ad ibnu Mu'adz, laqad ihtazza li mautihi 'arsyur rahman. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Jibril alaihi salam, ya Muhammad, inna ahadan min ashabika al-yawm qad mat, laqad ihtazza li mautihi 'arsyur rahman.
wahai Muhammad, ada salah seorang di kalangan sahabat kamu pada hari ini yang dia telah gugur syahid kembali ke rahmatullah. Disebabkan kematian itu, sesungguhnya telah bergegar arasy Allah, arasy Ar-Rahman. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam Jami' Sunan At-Tirmidzi. InsyaAllah pada malam ini kita ingin berkongsi seorang lagi sahabat yang dia merupakan asyara mubasysyiruna bil jannah, salah seorang yang telah pun dijamin, digaranti syurga oleh Rasul, dan Allah telah pun mempersiapkan tempatnya di dalam syurga. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pertemuan yang lalu kita telah awali dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis 3673 daripada Abu Sa'id Al-Khudri, atau nama sebenar dia Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri Al-Khazraji radhiyallahu an. Dia antara pemuda yang awal memeluk Islam di usia muda. Sebahagian riwayat menyebut umur 14-15 tahun, yang telah pun melayakkan dia untuk berada di dalam medan peperangan. 13 tahun ke bawah Rasul tak bagi lagi. 14-15 dia telah ada tempat di dalam saf pertama di medan jihad. Allahu Akbar. Telah meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu hina sahabat aku, jangan kamu kata lebih kurang kepada sahabat aku, jangan kamu pandang sahabat aku sebelah mata, jangan kamu underestimate sahabat aku, jangan. La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau ada dalam kalangan kamu yang kaya harta banyak, yang telah pun menginfakkan harta sebesar bukit Uhud, yang kesemua harta itu sebesar bukit emas ke jalan Allah, ma balagha mud, sedikit pun tidak menyamai satu mud. Ada menyebut cupok, ada menyebut tadahan, ada menyebut genggaman. Baik, kita nak mudah faham gini, beras yang dimasuk jadi nasi itu, beras satu guni itu, kita masuk tangan kita dalam beras, kita genggam satu genggaman, kita angkat. Yang kita angkat ini satu mud. Banyak mana satu mud ni? Seorang makan tu pun kalau masak tak boleh nambah, tak cukup, maksudnya sikit. Mud, satu mud tu tidak boleh menyamai sebesar bukit Uhud yang telah kamu berikan ke jalan Tuhan, au nasifah, atau separuh daripada tu. Baik, yang sahabat aku bagi segenggam atau separuh daripada segenggam, itu lebih baik daripada sebesar bukit Uhud yang kesemuanya emas kamu berikan ke jalan Tuhan. La tasubbu ashabi, jangan underestimate sahabat aku, jangan. Baik, salah seorang sahabat yang telah pun dipandang rendah, dijatuhkan maruah, bahkan dipijak kehormatan dia, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Ketika Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ada satu gelaran yang disebut
oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Syamsuddin Al-Zahabi yang mengarang Siyar A'lam An-Nubala. Umar dikenali dengan gelaran Al-Faruq. Al-Faruq, pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Umar menjadi khalifah, memimpin umat Islam, Umar dia menghantar perwakilan-perwakilan sebagai utusan bagi pihak dia. Bahasa mudah, duta. Dia hantar duta ke tempat-tempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk dia hadir dalam jangka waktu yang cepat. Jadi tugas duta tu memberi laporan kepada dia, mengajar agama pada penduduk setempat, memberi keadilan, menjatuhkan hukuman dengan adil, memimpin masyarakat, memerintah dengan baik dan saksama. Maka setiap daripada sahabat ada yang dilantik menjadi duta perwakilan di tempat-tempat tertentu, termasuk yang dilantik oleh Umar Amirul Mukminin, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umar dia memerintah Sa'ad, melantik Sa'ad menjadi gubernur di satu tempat namanya Kufah. Di mana? Kufah di Jumhuriyatil Iraq, 10 kilometer dari timur utara, dari selatan ataupun timur utara Najaf, 170 kilometer daripada utara Baghdad. Tempat tu namanya Kufah. Tiket paling cepat nak pergi pagi esok pukul 6.45 dengan harga RM4,100 sehala. Turun di BIA, Baghdad International Airport. Boleh pergi kalau siapa nak pergi. Tapi kena biaya RM4,000 lebih one way tiket. Jauh jarak dia daripada pusat pemerintahan Umar di Madinah Al-Munawwarah. Umar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad, kamu duduk di Kufah, duduk molek-molek. Ajar umat Islam di sana, dakwah mereka, cerita tentang agama sebagaimana kamu dengar daripada mulut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas, beberapa waktu Sa'ad berada di Kufah, dia orang Madinah, duduk di tempat orang, jadi pemimpin, jadi duta. Dia ni pemain naturalisasi, pemain import, bukan player tempatan. Dia pun tak kenal selok-belok keadaan tempat tu macam mana, geografi penduduk. Tapi dia duduk di situ, dia membaca setiap gerak-geri siapa sahaja yang berada di bawah pemerintahan dia. Dia layan dengan baik, dia bantu dengan molek, bahasa dia jaga, pertuturan dia jaga, akhlak dia jaga, segala-gala dia jaga. Lama masa berlalu, tiba-tiba sampai satu berita fitnah yang cukup dahsyat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Imam Al-Bukhari telah pun meriwayatkan kisah ini dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari nombor hadis 755. Yang riwayat hadis ini adalah Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Baik, telah sampai kepada Amirul Mukminin satu surat daripada penduduk Kufah, komplain tentang kepribadian Sa'ad bin Abi Waqqas, komplain tentang duta, tentang lelaki yang dihantar oleh Umar untuk memimpin kita di sini. Baik, apa kandungan surat ini? Antara isi kandungan dia, syaka ahlul Kufah ila Amirul Mukminin radhiyallahu an Sa'dan fashakau annahu la yuhsinu yusalli. Baik, antara isi kandungan itu, bahasa mudah, Umar ni lelaki hok kamu hantar pada kami ni,
Dia ni bukan tak layak pun jadi ketua, tak layak pun memimpin kami. Dia ni semayang pun tak reti. Fasyakau annahu la yuhsinu yusalli. Dia ni semayang pun tak reti nak memimpin kita. Dahsyat. Tuduhan kepada sahabat Nabi. Baik, sebelum kita pergi jauh, contoh mudah Imam Masjid Al-Haram. Kita pun sebut, dia Imam Masjidil Haram. Baca pun tak betul, baca pun salah, taranum panjang pendek pun tukar. Kita komen Imam Masjidil Haram, kita siapa? Kita hak komen Imam Masjidil Haram tu, kita siapa? Kalau kita yang komen kita Imam Masjidil Haram, munasabah. Sebab setara, sama tinggi martabat, sama kedudukan, sama-sama imam. Imam kita pun kita tak komen, melainkan kita puji. Lunok bacaan dia. Dan pihak berkuasa, pihak majlis pun dia tidak sembrono. Dia ni nampak juruh molek, muka pun handsome sikit, jadi imam. Tak boleh. Majlis pihak berkuasa agama, dia buka temu duga. Yang rasa layak apply temu duga. Pada syarat dia cukup, dia panggil interview. Dia tengok dulu, dia suruh baca, tengok kelayakan sijil, belajar di mana. Kalau puas hati, lulus ujian, final dia offer tawaran, baru dia tempatkan orang tu, baru boleh jadi imam. Kita nak takwil lebih-lebih, dia ni telah disaring oleh orang yang layak. Samalah juga Imam Masjidil Haram. Memang dia tak sempurna. Ada perkara yang kita belajar, kita rasa dia kurang tepat, itulah hajah dia. Tetapi ketidakbetulan dia, kesalahan dia tidak sengaja, bahkan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan sanjungan kita kepada dia. Berapa ramai manusia yang telah pun solat di belakang dia. Tambah-tambah ketika musim haji, tak kala dia membaca suratul Fatihah, jutaan manusia telah mengaminkan bacaan dia. Tiba-tiba kita kata, tak betul Imam Masjidil Haram tu baca. Kita siapa? Kalau Imam Masjid Al-Haram pun kita tak komen, sahabat lagi kita tak komen. Tiba-tiba sahabat Rasul, yang dia ni Nabi garanti syurga tempat dia, bahkan Allah telah persiapkan tempat dia syurga, orang komen lagi dia. Umar, siapa yang kamu hantar pada kami ni? Yang kamu lantik kepada kami pemimpin ni, siapa dia ni? Dia ni semayang pun tak reti. Dahsyat. Umar ketika menerima surat seperti ni, Umar tak kata, tak betul apa kamu sebut tu. Aku kenal lah Sa'ad macam mana, sebab aku semayang sekali dengan dia belakang Nabi. Tapi Umar tak sebut gitu. Apa Umar buat? Oleh kerana report ni sampai, jawatan governor tu, duta tu hold. Bahasa mudah, tak boleh menjawab jawatan. Kalau ada allowance pun kena tahan, ada gaji kena tahan, ada kemudahan kena tahan belaka. Balik ke Madinah, aku nak dengar sendiri daripada mulut kamu, kenapa boleh dituduh seperti ini. Saat dia terima surat daripada Umar, digugur daripada jawatan seketika. Selesai kes, kalau terbukti tidak bersalah, jawatan ini aku kembalikan semula kepada kamu. Dia tak kata kepada penduduk Kufah, dia ni aku lantik, dia ni sahabat aku, dia ni sahabat Nabi, aku tahulah dia macam mana. Umar tak sebut gitu. Sebab mesti akan ada conflict of interest. Umar berpihaklah pada saat, sebab sama-sama klaim, sekawan, member, kamcing, mesti dia tutup kekurangan. Seperti itu. Umar jawatan, saat kamu balik ke Madinah. Bila sampai saat ke Madinah, Umar tanya kepada Sa'ad, ni apa cerita ni?
sehingga penduduk Kufah mendakwa kepada kamu, mendakwa kepada aku bahawa kamu ni bukan setakat nak memimpin, semaya pun tak reti. Allahu Akbar. Baik, apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar soalan daripada Umar seperti itu? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dia menyebut, ya Amirul Mukminin, amma ana, adapun aku, wallahi demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar, sesungguhnya aku demi Allah, aku salat bersama dengan mereka penduduk Kufah, wahai Umar, sebagaimana salat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada aku. Ma akhrimu anha, sedikit pun aku tidak tambah dan aku tidak kurang. Macam mana Rasulullah takbir, itu takbir aku. Macam mana Rasulullah ruku', itu ruku' aku. Macam mana Rasulullah sujud, itu sujud aku. Ma akhrimu anha, aku tak tambah, aku tak kurangkan. Bahkan Sa'ad dia menambah jawapan, usalli salatal isya. Umar, aku ni bila salat isya, berapa rakaat? 4 dah. Lalu dia sebut, fa arkudu fi ulayaini wa ukhfi fi ukhrayaini. Umar, salat isya ni 4 rakaat. 2 rakaat pertama aku kuatkan bacaan, bermaksud mereka dengar apa yang aku baca. 2 rakaat terakhir aku diam, bermaksud mereka tidak dengar apa yang aku baca. Sebagaimana Rasulullah menunaikan salat isya seperti itu salat yang aku tunaikan bersama dengan mereka, wahai Umar. Baik. Ketika jawapan Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar seperti itu, apa jawab Amirul Mukminin? Qal, zaka zannu bika ya Aba Ishaq. Itulah apa yang telah pun aku syak kepada kamu. Maksudnya apa? Aku syak, memang itulah jawapan kamu. Sebab Umar dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah jamin dia syurga. Bahkan dia mengirim seorang lelaki bernama Rib'i bin Amir ketika berdepan dengan tentera Rustum Al-Faruhzad. Rib'i seorang yang luar biasa kerana mentor dia luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia seorang pemanah yang cekap. Kalaupun sedang dia menunggang kuda, kalau panahan itu dilepaskan, pasti akan kena kepada musuh. Maksudnya dia cekap. Aku agak dah, kata Umar, jawapan kamu akan seperti ini. Maksudnya apa? Aku nak dengar sendiri jawapan ini seperti kamu. Aku tahu kamu bukan seperti yang dituduh oleh mereka. Ui, dahsyat. Baik, untuk memastikan perkara ni betul, fa arsala rajulan aw rijalan. Umar dia kirim seorang lelaki ataupun beberapa orang lelaki dari Madinah untuk pergi ke Kufah. Kamu pergi ke Kufah, kamu masuk ke dalam masjid-masjid yang ada. Jangan tinggalkan walaupun satu masjid. Ketika kamu masuk di dalam masjid, kamu tanya kepada ahli jemaah, bagaimana pendapat kamu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah dikirim oleh Umar untuk berada di tempat ini? Aku nak dengar apa jawapan mereka. Baik, 4-5 orang lelaki daripada Madinah yang orang-orang Kufah tak kenal siapa mereka. Ketika mereka sampai ke Kufah, masuk ke dalam setiap masjid yang ada. Masuk masjid pertama,
tanya kepada jemaah, kenal tak Sa'ad bin Abi Waqqas? Na'am, ariftu. Ya, kami kenal. Apa yang kamu nak komen tentang Sa'ad ni? Wallahi la ya'lamuhu illa khaira. Kami nak komen lebih kami tak tahu, tapi hak kami tahu tentang Sa'ad ni semua hak baik-baik. Baik-baik, molek-molek. Comel belaka kalau pasal dia. Baik. Selesai satu masjid, keluar. Pergi masjid lain pula. Setiap masjid yang dimasuki oleh lelaki yang dikirim oleh Umar, jawapan mereka standard sama. Macam mana kamu, pendapat kamu tentang Sa'ad, lelaki yang dikirim oleh Umar untuk duduk di tempat kamu ni? Wallahi la ya'lamuhu illa khaira. Demi Allah, kalau tanyalah pasal dia, hak lain kami tak tahu, hak kami tahu dia ni molek belaka, comel belaka, bagus belaka dia. Hatta dakhala ila masjidin li ibn Absin aw li Absin, sehinggalah lelaki yang dikirim oleh Umar, dia masuk ke dalam sebuah masjid yang ada di Kufah. Masjid itu namanya Masjid Ibnu Abbas. Baik, siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi lah. Muda, cerdik. Gelaran dia Al-Bahru. Al-Bahru, lautan. Abdullah Ibnu Al-Abbas, budak yang cerdik, yang Rasulullah doakan kelebihan pada dia. Ketika sahabat melihat Abdullah ibnu Al-Abbas datang kepada mereka, mereka menyebut ja'al bahru indana, telah datang lautan itu kepada kami. Allah, apa maksud dia? Ilmu dia banyak, cerdik, seumpama lautan terbentang luas, seperti itu ilmu dia. Baik, masjid itu nama dia Masjid Ibnu Abbas. Faqama rajulun, ketika lelaki yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab masuk dalam Masjid Ibnu Abbas, soalan yang sama mereka tanya, apa pendapat kamu ahli jemaah sekalian? Seorang lelaki yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah dikirim oleh Umar untuk duduk bersama dengan kamu di tempat ni. Semua jemaah lain kata jawapan yang sama. Oh, kalau pasal dia la ya'lamuhu illa khaira, kami tak tahu melainkan hak benar, hak molek belaka. Faqama rajulun, dalam ramai-ramai itu tiba-tiba bangun seorang lelaki. Wa kana ismuhu Usamah ibnu Qatadah. Nama lelaki itu Usamah ibnu Qatadah, yusamma Aba Sa'adah, yang dia lebih popular di kalangan ahli jemaah, dikenali sebagai Abu Sa'adah. Tiba-tiba dia bangun. Ketika dia bangun, dia dengar jawapan orang pakak kata Sa'ad ni molek belaka, comel belaka, bagus belaka. Lalu dia sebut, kalau soalan itu tanya pada aku tentang Sa'ad, Sa'ad ni ada 3 benda buruk yang ada pada diri dia. Jawapan ni hak Umar nak tunggu ni. Baik, Sa'ad, hak kamu tanya tu, orang kata molek belaka, ada 3 perkara hak tak comel ada pada diri dia. Baik, lalu dia sebut, pertama, la yasiru bisariyah. Kedua, la yaqsimu bisawiyah. Ketiga, la ya'dilu fil qadiyah. 3 benda ni tak comel pada Sa'ad. Pertama, la yasiru bisariyah. Dia kerah kita, dia perintah kita, dia ajak kita, dia suruh kita turun dalam medan peperangan, dia duduk di rumah. Suruh berani, ajak berani, dia tak ikut. Apa maksud dia?
pengecut. Pengecut. Oh, sembang derah. Katak meja, runtuh rumah. Bukan meja, rumah runtuh. Oh, sembang derah. Bila masuk dalam peperangan, kita hak masuk. Dia ada rumah. La yasiru bisariyah. Dia kerah kami masuk medan peperangan, dia tak ikut. Maksudnya pengecut. Dua, la yaksimu bisawiyah. Takdir menang peperangan tu, boleh harta rampasan perang. Oh, time bagi, dia juga bagi. Bila dia bagi harta rampasan perang, tak adil dia bagi. Kenalan-kenalan dia, klan dia, hak dia kena rapak kamcing, dia bagi banyak. Fa'ataita ataya izaman, banyak dia bagi pada orang dia kena. Hak tak kena, skepeng pun tak boleh. Saja belaka, dia kerah masuk dalam medan peperangan, dia sendiri pun tak turun. Bila kita menang boleh harta rampasan perang, dia tukang bagi. Bila dia bagi, banyak dia bagi kerabat dia. Hak tak kena tak bagi langsung. Dua. Tiga, la ya'dilu fil qadiyah. Kalau dia jatuhkan hukuman, sesuatu hukuman yang dia jatuhkan itu, dia jatuhkan dalam keadaan tidak adil. Hak dia kena, hak rapat dengan dia, lebih kurang dia buat. Boleh jadi dia pejam mata. Hak dia tak kena, dia bagi luar biasa, dahsyat. Orang-orang hak dia kena, habis dia lepas. Hak tak kena, dia biar kena hukuman. Tak adil. Tiga benda ni ada pada saat balik cerita pada Umar, tatkala orang kata dia baik, sebenarnya dia tak baik. Bila report ni sampai kepada Amirul Mukminin, Umar membacanya satu-satu di depan Sa'ad. Sa'ad, seluruh masjid bersetuju dengan kamu. Ahli jemaah kata kamu ni baik, molek, comel belaka. Tapi ada satu masjid, Masjid Ibnu Abbas, seorang lelaki, Usamah Ibnu Qatadah, dia tak puas hati dan dia komen, kamu ni tiga benda tak molek. Ketika satu dia dengar tamu suruh masuk medan peperangan, dia tak masuk. Yang kedua, bila dapat harta ghanimah, pembahagian harta bagi tidak adil. Ketiga, bila jatuhkan hukuman juga dijatuhkan tidak adil. Baik. Lalu ketika didengari oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebut kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, aku berdoa kepada Allah tiga perkara untuk lelaki ini. Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, ya Tuhan, sekiranya hamba kamu yang menuduh aku ini, dia berdusta dengan tuduhan dia, dan dia riak, dia angkuh, dia sombong berdiri tatkala dia menuduh aku. Tiga benda dia minta. Fa'attil umrahu, Tuhan panjangkan usia dia. Kalau kita mati selalu malam ni. Sa'ad kata panjangkan umur dia. Wa'attil faqrahu, panjangkan kemiskinan dalam hidup dia. Yang ketiga, wa'aridhu bil fitan, hiasi kehidupan dia dengan seluruh fitnah-fitnah yang ada di atas muka bumi. Selang masa berlalu, perawi kepada hadis ini bernama Jabir ibn Samurah. Dia datang ke Kufah. Ketika dia masuk ke perkampungan di kawasan daerah Kufah, wa kana syaikhun kabir, dia tengok ada seorang lelaki yang cukup tua usia dia, sehingga Imam Bukhari menyebut
Kelopak mata lelaki itu telah pun menutupi matanya sendiri. Maksudnya tua bangka. Nak tengok pun terpaksa selok ke atas, baru nampak. Lelaki ini, kata Jabir ibn Samurah, aku melihat dia duduk di pinggir-pinggir jalan dan dia mengacau, mencabuli anak-anak gadis yang lalu. Subhanallah. Cukup memalukan, mengaibkan bagi seorang lelaki seusia itu. Lalu aku datang kepada dia, ya Syekhun Kabir, wahai lelaki yang sudah tua, apa yang berlaku kepada kamu ni? Apa yang kamu lakukan? Di saat usia kamu seperti ini, keadaan kamu seperti ini, kamu melakukan perbuatan yang cukup memalukan. Apa dia sebut? Aku telah pun terkena doa yang telah dipanjatkan oleh seorang lelaki namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qad telah pun Allah mustajabkan doanya disebabkan fitnah ke atas dirinya. Allah perkenankan doanya terhadap diri. Akulah lelaki yang menuduhnya dengan 3 perkara puluhan tahun yang lalu, dan Allah hiasi kehidupan aku sebagaimana yang kamu lihat pada hari ini. Allahu Akbar. Sahabat ketika mana selesai terbukti tak bersalah, bukan setelah puluhan tahun, tapi terbukti tak bersalah, Umar dia offer jawatan yang sama kali kedua kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya menjawat semula jawatan tersebut. Sa'ad kata, cukup fitnah itu hanya sekali. Aku bimbang fitnah lebih besar berlaku ke atas diriku. Allah perkenan doa sahabat ni. Kerana apa? Ayat Quran pun sebut, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin alladhina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini di kalangan orang-orang yang terdahulu muhajirin dan ansar, orang-orang yang telah pun mengikuti dakwah-dakwah mereka, Allah meredai mereka. Kalau Tuhan redha, maka doa mereka Allah perkenankan. Maka Rasul menyebut, la tasubbu ashabi, jangan kamu underestimate sahabat aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Bertemu kita di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.